Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahal kini berada di Shanghai sempena lawatan Perdana Menteri ke Shanghai untuk CIIE di Shanghai ini, dan saya mau bertuah di sela-sela masa dengan kesibukan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Luar Negeri kita. Saya sempat ambil masa sedikit Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Luar Negeri. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kahal untuk Esrawani kali ini. Terima Seri, kasih. mungkin sebagai permulaan, signifikan lawatan PM kali ini untuk CIIE ataupun Expo Import Antarabangsa China, dan signifikan juga dengan hubungan 50 tahun Malaysia-China. Ini kali ketiga Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke China ni. Terima kasih Haji, sempat bersama dengan kita di Shanghai ini. Ya. Keberadaan Perdana Menteri kita di negara China pertamanya adalah di atas jemputan peribadi daripada Premier Li Qiang semasa kedua-dua pemimpin berjumpa di Vientiane baru-baru ini semasa sidang kemuncak ASEAN China di Vientiane. Di situ Premier Li Qiang telah pun dengan menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk datang sebagai meresmikan bersama Expo Perdagangan Antarabangsa China yang ke-7 di Shanghai ini. Berasaskan kepada itu, maka Perdana Menteri menerima jemputan, dan juga kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di negara China pada kali ini adalah dianggap sebagai penutup tirai kepada kita punya sambutan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China yang telah diasaskan oleh almarhum Tun Razak 31 Mei 74 tahun 74. Tahun ini 50 tahun, maka hubungan Malaysia-China ini bertambah baik dari tahun ke tahun dan bertambah akrab sehingga pada tahun 2013 hubungan bilateral antara kedua-dua negara ini telah pun dijadikan sebagai hubungan comprehensive strategic partnership. Itu merupakan strategic partnership, comprehensive strategic partnership yang pertama yang kita naik taraf dengan China. Negara China merupakan rakan dagang kita yang terbesar selama 15 tahun berturut-turut, ya, berpuluh bilion ringgit nilai dia, nilai dagangan dan juga nilai pelaburan. Bila kita cakap pasal ekonomi, perdagangan dia merupakan dua aspek, satu perdagangan dan satu pelaburan. Dan pelaburan juga China merupakan antara negara yang terbesar melabur di negara kita. Ya, setakat bulan 1 sampai bulan Jun tahun ini, pelaburan telah mencapai tahap 5 bilion, lebih hampir 6 bilion. Dan jumlah dagangan kedua hala 355 bilion besar setakat bulan September. Bulan habis setahun lagi ni. Bulan habis tahun. Jadi besar, merupakan rakan dagang yang terbesar. Jadi rakan dagang yang terbesar ini merupakan kita punya sumber ekonomi yang besar juga. Jadi hubungan rapat antara Malaysia dengan China ini perlu dibajai dan perlu kita pupuk agar ekonomi kita di Malaysia mantap. Dan bila ekonomi mantap, dia akan dapat faedah kepada rakyat. Ya. Jadi itu keutamaan kita. Ya. Dalam kita ingin melihat membukukan hubungan dua hala Malaysia-China, semalam juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika bertemu dengan Premier Li Qiang mengucapkan terima kasih kepada kerjasama China untuk menjadikan Malaysia sebagai rakan dalam BRICS. Jadi mungkin ada update terbaru tentang bagaimana status Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri? Kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada nombor satu, kepada Rusia selaku tuan rumah ataupun pengurusi BRICS pada kali ini. Tetapi yang paling kita ucap terima kasih adalah kepada negara China yang merupakan negara yang benar-benar menolak ataupun mengosong nama kita ke dalam mesyuarat tersebut. Itu fungsi China, ya? Itu fungsi China. Dan itu janji Premier Li Qiang semasa beliau melawat Malaysia pada awal pertengahan tahun ini. Dan usul daripada negara China tersebut diterima baik oleh semua negara. Secara konsensus, tidak ada negara dalam, saya dengar kabar, tidak ada negara pun dalam BRICS yang memberikan apa orang kata reservation terhadap usul negara China untuk Malaysia menjadi negara rakan ataupun country partners
dalam BRICS ini. Jadi kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada negara China, kepada Rusia dan juga kepada semua negara-negara BRICS, anggota BRICS yang menerima Malaysia sebagai salah satu negara rakan kepada BRICS. BRICS merupakan satu peluang besar untuk negara kita untuk membuka luas lagi hubungan dagang kita. Malaysia nak masuk ataupun nak menjadi rakan dalam BRICS ini semata-mata asas pemberatnya adalah atas asas ekonomi. Untuk membesarkan lagi ruang kita untuk berdagang, untuk juga kita mendapat pelaburan. Terutama dalam keadaan dunia yang global, tidak global ekonomi, global politik global yang tidak orang kata geopolitik yang tidak tak seimbang sekarang ni. Jadi kita mesti menjadi sebagai negara peimbang kepada keadaan itu. Kalau boleh itu sebabnya Malaysia perlu navigate kita punya dasar luar dengan terbaik yang mungkin supaya kita dapat menjadi negara di tengah. Dasar luar negara saya telah minta persetujuan dan telah pun dipersetujui supaya kita menjadi middle state. Middle state, we are not leaning towards anybody. Kita menjadi sebagai orang negara tengah. Kita berhubung dengan semua orang. Kita berakan dengan semua orang. Berakan dengan semua orang, berbaik dengan semua orang. Dan yang penting negara kita, ekonomi utama kita berdagang. Jadi bila kita berdagang, orang beli barang kita beli barang orang datang melabur negara kita. Itu keutamaan kita. Jadi bila itu dapat kita lakukan, kita akan dapat memantapkan dan juga melonjakkan ekonomi negara. Dan hasilnya nanti akan dapat dinikmati oleh rakyat semua di Malaysia. Jadi Dato' Seri mengangkat itu begitu pragmatis dasar luar Malaysia Dato' Seri. Kita mengungkap kita ingin berakan dengan semua negara. Kita tidak menyebelahi mana-mana kuasa besar dan sebagainya. Tetapi kita yakin kita boleh maneuver. Maksudnya kita boleh handle dengan tekanan, mungkin boykot dan sebagainya. Jadi adakah itu sudah pun kita memikirkan risiko-risiko itu apabila kita ingin menyertai BRICS bersama dengan rakan kita China menjadi sahabat akrab dan sebagainya, Dato' Seri? Saya tak menggunakan perkataan maneuver, tapi saya menggunakan perkataan navigate. We navigate. Kita pandu arah kita punya dasar luar, mengekalkan dasar daripada sejak awal Malaysia merdeka, iaitu menjadi negara yang berkecuali, negara yang bebas, negara yang mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara. Itu asas kita. Sejak dulu asas telah dibuat. Itu sebab Tun Razak, banyak orang, almarhum Tun Razak, banyak orang mempersoalkan pada ketika itu mengapa Malaysia merupakan negara pertama yang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China. Hasilnya hari ini menunjukkan betapa asas hubungan luar negara kita itu merupakan asas yang kokoh. Dan semua negara faham bahawa Malaysia sebagai salah sebuah negara core kepada penubuhan ASEAN, dan ASEAN merupakan blok yang bebas berkecuali, blok yang rantau yang aman. Jadi ini akan kita teruskan dan kita navigate, kita pandu arah dengan teliti supaya di dalam usaha kita melangkah berbaik-baik dengan semua orang, kita tidak pula memijak kaki sesiapa. Betul. Itu kita perlu berhati-hatilah, Nazri. Dato' Seri, berkaitan dengan kekuatan Malaysia dalam hubungan Malaysia-China, bagaimana rakyat kita, people to people, mengambil peluang ini. Kita cerita pasal perdagangan, kita cerita pasal industri, pelaburan, itu memang betul, dah ada track recordnya. Tetapi rakyat dengan rakyat, bagaimana kita perlu enhance, terutamanya untuk mengukuhkan hubungan budaya, pendidikan dan seumpamanya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh rakyat Malaysia, mengambil peluang hubungan baik antara dua negara. Hubungan baik pemimpin dengan pemimpin dua negara, maka ia perlu diperkasakan lagi oleh rakyat, people to people ataupun rakyat dengan rakyat untuk mengadakan hubungan yang baik. Itu sebabnya kita telah pun dapat mengadakan suatu, orang kata, di mana ada dasar bahawa kita dapat 30 hari visa dan kita dapat 15, tapi itu untuk sementara waktu, stopgap measure. Tapi kita sedang meneliti bagaimana kita nak mengekalkannya sebagai satu dasar supaya hubungan people to people antara Malaysia dan negara China ini dapat diperkasakan. Bila itu berlaku, maka bidang pelajaran, bidang teknologinya, macam-macam lagi.
Kerana kita Malaysia nak menarik seramai mungkin, sebanyak mungkin pelaburan datang ke negara kita. Tetapi kita perlu segera untuk meningkatkan kapasiti. Sebab kapasiti ini penting, Nazri. Ya? Orang datang melabur tapi kita tak ada apa-apa pun, orang kita tak pandai pun tak guna juga. Yalah. Jadi people to people ni kita kena segerakan. Mempertingkatkan pengetahuan teknikal. Itu sebabnya dasar TVET kita diperkasakan. Ini adalah tujuan utama kita untuk kita. Pelabur datang melabur di negara kita dah ada kita punya ekosistem yang baik. Ekosistem kita dalam bidang E&E ataupun bidang teknologi, bidang semiconductor dah ada lama dah. Ya, kita advantage. Kita ada advantage, kita ada orang kata kebaikan itu. Jadi yang penting bagi kita memperkasakan dari segi kita punya pengetahuan ilmu penduduk ataupun rakyat Malaysia. Supaya orang datang melabur sekarang ini dengan teknologi yang lain daripada 20 tahun dulu, 10 tahun dulu. Dia merupakan AI-nya macam-macam. Jadi Malaysia perlu pula bila orang datang melabur, kita menyiapkan tenaga kerja. Membina kapasiti tenaga kerja kita. Membina kapasiti tenaga kerja. Itu penting. Kalau tak orang luar lah ambil peluang tu. Exactly. Bawa dari China pula. Tak boleh juga. Ya, rugi lagi. Datuk Seri, tahun depan Datuk Seri tahun yang paling sibuk lah kepengurusian ASEAN. Dan nampaknya China juga menjadi satu rakan yang diberi perhatian dalam kepengurusian ASEAN apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri juga mengungkapkan sebelum ini bahawa akan ada summit ASEAN China GCC. Mungkin Datuk Seri nak bagi elaborate sedikit. ASEAN GCC telah kita buat pertama kalinya semasa kita di Riyadh dulu. Kita ada ASEAN GCC. Ini ASEAN GCC China ini asas Malaysia. Ya, Malaysia untuk menjadikan supaya ASEAN China dan juga negara GCC. Kerana hubungan ini daripada barat dan juga daripada timur ini, kita di tengah-tengah, ASEAN di tengah-tengah, kita akan menjadikan gabungan kedua-dua blok ini sebagai sesuatu yang membawa kebaikan kepada ASEAN. Jadi itu sebabnya setakat hari ini tidak ada apa-apa halangan, bantahan daripada negara-negara rakan-rakan ASEAN. Semasa kita membawa usul, semasa saya bawa usul di Vientiane baru-baru ini, bahawa Malaysia akan mengadakan sidang kedua ASEAN, sidang kemuncak kedua ASEAN plus GCC plus China. Nampaknya tidak ada bantahan dan kita akan mengadakan ASEAN plus GCC plus China ini pada hari kedua sidang kemuncak ASEAN Summit pada 7 bulan Mei tahun depan, insya-Allah. Okay. Kepengurusian ASEAN juga, bagaimana Malaysia boleh menjadi negara pendakap antara kekuatan ASEAN. Kita tahu macam-macam lah isu antara ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN dengan China dan sebagainya. Tetapi nampaknya China looking forward bagaimana kepengurusian ASEAN di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri sebagai Menteri Luar akan menjadikan rantau ini rantau yang menjadi tumpuan dunia dengan ketidaktentuan geopolitik dunia dan sebagainya. Masalah memang ada. Jadi masalah antara negara-negara memang ada. Kita pun ada masalah antara negara ASEAN, tapi kita tidak mahu melihat masalah sebagai penghalang untuk kita melonjak ke depan. Kita dah ada 90% kebaikan. Yang 10% itu kita cuba atasi dengan sebaik mungkin. Kita rungkaikan. Kita tidak mahu 10% itu merosakkan yang 90% ini. Itu sebabnya kita bersetuju bersama-sama di negara-negara ASEAN supaya apa jua isu kita akan jadikannya sebagai ASEAN approach ataupun landasan ASEAN. Kita tak boleh berseorangan. Ada isu, kita tak menolak bahawa ada isu antara China dengan negara-negara ASEAN. Tetapi sebagai satu blok yang kita mengamalkan dasar berkecuali, bebas dan aman, kita apa jua isu dengan bukan saja dengan negara China, tetapi dengan negara-negara lain. Itu had to be on ASEAN approach. Kita mahu supaya masalah-masalah kecil-kecil ini kita dakap dengan baik dan kita selesaikan dengan cara yang terbaik mengikut saluran diplomasi. Kalau ada isu pun, kita akan menggunakan apa juga perundangan dan juga piagam-piagam bangsa-bangsa bersatu ataupun undang-undang antarabangsa. Kita tidak boleh merosakkan hubungan baik ini kerana
perkara-perkara kecil-kecil di antara sesama kita. Itu jelas Datuk Seri. Ya. Itu dasar Malaysia. Akhir sekali Datuk Seri, sekarang sedang demam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Siapa pemenang antara Trump dan Kamala Harris? Jadi bagaimana pendirian Malaysia? Siapa saja akan menjadi presiden, dia tidak akan mengubah dasar kita. Dasar kita dasar berbaik-baik. Amerika juga saya sebut tadi merupakan negara secara kumulatifnya merupakan negara ataupun investment yang paling besar daripada Amerika. Jadi itu sebab saya katakan tadi, kita kena navigate baik-baik supaya dalam usaha kita nak berbaik-baik dengan semua orang, kita tak terpijak kaki sesiapa. Ya. Jadi Amerika juga merupakan dagang kita ataupun yang melabur banyak di negara kita. Baru-baru ini, tahun ini sahaja, syarikat besar-besar daripada Amerika datang nak membuka ataupun membuat pelaburan ke Malaysia. Jadi kita mesti menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang disenangi oleh semua pihak. Yang boleh berunding dengan semua orang, yang boleh bercakap dengan semua pihak. Dan orang berasa senang, selesa bila mereka berada di Malaysia kerana kita merupakan mengadakan satu platform ekosistem yang baik untuk pelabur. Pelabur ni dia very much on bottom line. Dia very much driven by bottom line. So dia tak kisah sangat dua negara bergaduh. Dia sesama dia have to kan? Dia akan cari leveling level. Dia akan level up. Dia macam air juga. Dia will find a way they can level their situation. Jadi Malaysia mesti menjadi sebagai conduit kepada dua buah negara, dua buah blok, dua kawasan ekonomi yang besar ini, yang mana di Malaysia mereka boleh duduk sama-sama minum latte ke minum cappuccino. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi siapa pun menang tak ada masalah. Tak ada masalah. We will not change our asal luar negara kita tak ada masalah. Ya, okey. Terima kasih Datuk Seri. Mungkin ada pesanan terakhir untuk penonton kita di Sarawak ni tentang summit di CII ataupun lawatan Perdana Menteri. Ada satu lawatan yang berjaya? Lawatan setakat pada tengah hari ini amat berjaya. Ya, kita berjumpa pagi tadi, perjumpaan dengan banyak kita punya kapten industri. Lepas ni pukul 3 nanti ada 20 lebih orang round table talk. Pagi tadi eye to eye ataupun person to person punya perbincangan dengan industri-industri, pelabur-pelabur. Ini merupakan kekuatan kita sebab banyak orang sedang melihat Malaysia. Jadi saya harap rakyat kita di Malaysia jangan pula memandang serong bahawa kita leaning toward anybody. Kita looking big brother dan sebagainya. Kita nak jadikan negara kita sebagai negara yang disenangi oleh semua pihak. Negara yang mana orang boleh berdagang, orang boleh melabur. Walaupun negara kecil kita Malaysia, ya Datuk Seri. Saiz tak besar. Ya. Jadi kita buat cara orang tak besar. Kan kita jangan bodoh sombong. Tapi kita pandai navigate. Ya, we navigate. Don't maneuver. Word of the day saya suka daripada Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Mohammad Hassan, Menteri Luar Negeri, atas masa di sela kesempitan masa yang amat terhad di Shanghai ini. Lepas ni nak ke Beijing dan jumpa Premier dan juga Presiden Xi Jinping di Beijing. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Kita ingin mendapatkan pandangan Profesor Ulong, Datuk Dr. Raja Rasya, penganalisis ekonomi yang bersama kami yang dibawakan oleh CMG sempena CII di Shanghai ini berkaitan hubungan bilateral Malaysia dan China. Kalau kita imbas pada 2013, Prof, Presiden Xi Jinping ketika itu sudah menaik taraf hubungan Malaysia-China ke taraf perkongsian strategik komprehensif. Dan sejak itu kita tidak menoleh ke belakang lagi. Malaysia antara rakan dagang utama China dan juga China merupakan rakan dagang utama Malaysia dan nilainya bertambah dari tahun ke tahun. Jadi mengapa kita perlu melihat China sebagai satu rakan akrab, rakan sahabat, mungkin melebihi cara kita berdiplomasi dengan negara-negara lain ataupun kuasa besar lain? Kita harus sedar bahawa ketika Malaysia dipimpin oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, begitu juga dengan Tunku Abdul Rahman, kita merupakan segelintir negara yang menentang kerajaan apartheid di Afrika Selatan. Itu satu. Kedua, Malaysia merupakan negara yang pertama daripada negara-negara dalam kelompok negara bebas tu yang melawat negara China, Chow Enlai, Tun Razak tahun 1974.
Ini menggambarkan Malaysia bukanlah sebuah negara yang mengambil pendirian yang cuma ikut saja siapa saja yang jadi ketua yang menjadi kuasa besar. Yang penting di sini kita harus juga tahu pada dekad 60-an dan 70-an kita terpaksa kerana takut kepada pendekatan domino yang telah Amerika gunakan untuk menakutkan semua ahli ASEAN. Sebab tu ASEAN pun ditubuhkan pada tahun 1967 kerana takut berkembangnya fahaman komunisme yang akan meresap ke seluruh ASEAN. Jadi buat masa ini pendirian yang saya lihat daripada ucapan-ucapan daripada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar telah mengambil pendirian yang berkecuali. Dan nyata sekali kita lihat kepentingan negara, itu satu. Kedua, sama ada kita lihat sifat-sifat keadilan. Jadi dalam hubungan dengan China berdua hala ini, saya lihat perkembangan yang berlaku itu menggambarkan penghormatan sedemikian berlaku. Dan ini merupakan titik tolak yang bagus. Kerana kita harus berawas, berhati-hati dalam hubungan dengan negara yang lebih besar daripada Malaysia, bukan hanya dari sudut ekonominya, tetapi juga dari segi militernya, tenteranya. Tapi dalam kedudukan ini, nampaknya gelagat yang dipamerkan oleh negara China tidak membawa kerisauan, kebimbangan yang kemungkinan besar China akan menindas Malaysia. Jadi saya kira hubungan ini bagus dan perlu diteruskan. Ya, berkaitan dengan pengiktirafan China kepada Malaysia dan menyokong penuh Malaysia untuk menjadi rakan kongsi BRICS yang terkini apabila Rusia menjadi tuan rumah di Kazan beberapa minggu lalu. Dan diakui sendiri oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Luar kita bahawa China antara rakan Malaysia yang membawa usul ini ataupun mencadangkan kepada anggota-anggota asal BRICS supaya menjadikan Malaysia sebagai rakan kongsi. Mengapa signifikan keanggotaan Malaysia dalam BRICS? Bagi saya, nikmat yang Malaysia boleh perolehi daripada BRICS itu lebih besar daripada apa yang BRICS itu sendiri boleh menjelma daripada penyertaan Malaysia. Cuma, kalau BRICS terus berkembang, memang ia memberi kuasa yang lebih besar kepada negara-negara BRICS juga. Saya lihat peranan BRICS ini memberikan gambaran tak adanya kuasa unilateral yang boleh seperti Security Council, umpamanya Majlis Security Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana sebuah negara yang mempunyai kuasa itu dia boleh veto apa saja, seperti mana yang berlaku sewenang-wenangnya Israel mengepung, menyusahkan orang Palestin. Kalau kita lihat pengundian yang berlaku dalam General Assembly, kita lihat beberapa kali Israel dituduh undinya lebih 2/3 undinya yang menyokong, hampir 100%. Kecuali Amerika Syarikat, Britain, Israel dan sebagainya yang menentang. Namun tak dapat melaksanakan sebab kuasa di sana lebih negara yang mempunyai kuasa dalam Security Council, dia boleh veto. Dan dalam konteks ini, BRICS tak mempamerkan isu-isu seperti itu. Itu satu. Kedua, saya pernah ke UNICAM masa Lula berkempen. Pilihan raya pertamanya. Saya berada Brazil, cuma tak faham bahasa Portugis. Itu saja. Tapi saya pernah bersama-sama dengar kempennya di UNICAM, Brazil. 2003 kemudian dia jadi presiden kali pertama. Tapi berbalik kepada itu, segala pembentangan yang berlaku menggambarkan yang dalam kumpulan itu tiadanya satu kuasa yang mempunyai kuasa veto yang menjadi monopoli, yang mensyaratkan segala-gala gerak-geri BRICS itu. Jadi itu satu penyertaan yang bagus, menggambarkan peranan kita dari dulu. Dari dulu supaya kita mengambil pendirian berkecuali. Dan kedua, BRICS juga telah menubuhkan, kalau tak silap saya, 2015, bank baru, pembangunan baru, demi membantu terutamanya membina jalan raya, segala infrastruktur, dan ia menggambarkan juga gelagat yang lebih adil kepada semua negara dengan bunga yang rendah. Jadi saya kira ini merupakan satu pentas yang bagus berbanding dengan katakan di G20 pun, biarpun ada negara India, Rusia, China dan sebagainya, tetapi peranan yang dimainkan oleh Amerika Syarikat, Britain dalam G20 tidak menggambarkan yang ianya secara halus menunjukkan pimpinan yang boleh sehat kepada semua. Dan tambahan pula G7 lagi teruk.
Jadi bagi Ini saya negara-negara kaya dia. ya itu cuma negara kaya yang cuba main golf saja antara mereka. Tapi yang saya lihat daripada BRICS ini, dia memberi peluang supaya kita cuba menegakkan falsafah Malaysia dari awal lagi supaya kita hendakkan keamanan dunia yang adil kepada semua negara. Menarik. Terima kasih Prof atas pandangan tersebut. Terima kasih. Jumpa lagi.